program Ocean Hope Forum 2019 dan bersama-sama dengan kita iaitu saudara Mugesh, anak lelaki Sababati, iaitu pengarah program ini, dan juga yang berbahagia Dr. Maizah Abdullah, iaitu penasihat untuk program ini. Jadi Ocean Hope Forum 2019 adalah sebuah program yang berlangsung ataupun dijalankan di bawah payung projek Ocean Hope. Jadi projek Ocean Hope ini telah dimulakan pada tahun lepas atas inisiatif pelajar Biologi Marine dan diselia oleh pensyarah-pensyarah Biologi Marine seperti Dr. Maizah sendiri. Jadi saya sendiri adalah pelajar tahun 3 Biologi Marine tahun akhir, dan bersama-sama dengan tahun 1 dan tahun 2 kami telah mengadakan pelbagai aktiviti di bawah payung Ocean Hope, dan Ocean Hope Forum 2018 dan 2019 adalah antara aktiviti yang dijalankan. Jadi Ocean Hope Forum 2019 ini bertemakan pemerkasaan belia untuk kelestarian alam sekitar. Dan tahun lepas kami telah menyentuh tema waste management, bermaksud sistem pengurusan sampah, dan menekankan kenapa penting untuk kita menguruskan sampah dan mengurangkan sampah terlebih dahulu. Okey, jadi tahun lepas adakah Mugesh juga mengetuai tim ya, ini? Betul. Ya, saya. Okey, menyambung lagi. Okey, jadi atas pelaksanaan tahun lepas 2018 dan tahun ini sekali lagi menerajuinya, apakah penambahbaikan yang diadakan untuk tahun ini? So tahun lepas forum tersebut telah dikendalikan oleh saya sendiri, tapi kebanyakannya telah digerakkan oleh pelajar biologi marine tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, dan antara panel yang kami bawakan tahun lepas adalah Dr. Uzair Rosli, iaitu Ketua Penyelidik C Turtle Research Unit, dan kami ada juga Cik Hanisa yang pernah di-feature di TV3 kerana mempunyai teknik sendiri untuk mengkompos sampah. Dan jadi seperti yang saya cakap tadi, program pada tahun lepas lebih kepada cara menguruskan sampah itu sendiri. Jadi seperti yang Dr. Maizah selalu ceritakan kepada kami semua apabila berjumpa pada beliau, tiga konsep utama, iaitu reuse, reduce dan recycle. Dan sebelum tiga ini adalah refuse. Maksudnya kita jangan ambil langsung sampah. Kita jangan ambil langsung kalau benda tu rasa kita akan buang serta-merta. Kita jangan ambil. Kita gunakan barang-barang yang boleh digunakan semula. Ya, sebagai contoh, kalau kita ke pasar ataupun kita pergi ke Maidin, Giant dan sebagainya, kita bawa reusable bag yang boleh digunakan semula. Sebab kalau kita guna plastik, kita buang plastik tu lepas kita sampai ke rumah, dan plastik itu akan end up di ocean, sampai ke laut, dan mungkin haiwan boleh tersalah makan, anggap plastik itu sebagai obo-obo dan sebagainya, makanan dia. Sebab apa pilih pemerkasaan belia tu sendiri sebagai tema pada kali ini, Mugesh? Jadi tujuan utama Ocean Hope ditubuhkan pada awalnya adalah untuk memberi peluang kepada warga universiti, khususnya pelajar dan juga penyelidik-penyelidik di UMT, supaya dapat menterjemahkan kajian ataupun maklumat saintifik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sebab apa yang kami belajar di kelas adalah lebih kepada ilmu-ilmu saintifik, kajian-kajian yang dilakukan oleh penyelidik-penyelidik UMT sendiri. Dan Ocean Hope adalah antara medium yang kami gunakan untuk reach out kepada masyarakat umum di warga Terengganu sendiri, khususnya. Sebagai contoh, pada tahun lepas di bawah payung Ocean Hope juga kami telah menjalankan program school tour, di mana program ini telah kami telah ke sekolah-sekolah yang terpilih, sebanyak 5 buah sekolah di sekitar Kuala Terengganu. Dan kami telah mendedahkan kajian-kajian dan juga telah mendedahkan kepada pelajar-pelajar ini mengenai kepentingan menjaga lautan itu sendiri, kerana kami datang daripada khusus biologi marine. Jadi kami menekankan lebih kepada aspek kelautan. Jadi jika kita lihat pada Ocean Hope Forum ini juga, kami menekankan pada SDG 14. SDG 14 itu adalah sebuah inisiatif yang dibawakan oleh United Nations, Badan-Badan Bersatu.
Dan SDG 14 ini juga menekankan life below water, bermaksud kenapa kita perlu menjaga kehidupan lautan dan apa yang akan berlaku kepada mereka jika kita tidak concern pada kehidupan lautan lah. Ya. Dr. Mai, berapa lama Doktor bersama-sama dengan tim Mogesh ni? Mogesh. Saya sebenarnya selepas tamat pengajian PhD balik berkhidmat di UMT pada penghujung tahun 2016. Okay, jadi 2017 lah kita kata official saya memegang jawatan sebagai penasihat kelab. So dah nak masuk 3 tahun lah. Jadi sejak daripada tu saya cuba untuk menerapkan ataupun menilai, bagi saya belia, which is iaitu tema bagi forum kita tahun ini, memperkasakan belia demi kelestarian alam sekitar, yang kita fokuskan kepada alam sekitar marin. Kita fokus kepada belia kerana belia ni ciri-ciri dia orang yang paling utama adalah banyak energi, banyak tenaga, banyak idea, tak nak duduk diam. Jadi banyak idea. Jadi apa yang cara saya, inisiatif saya mendekati mereka adalah dengan cara meraikan pendapat diorang, apa cadangan yang mereka cuba untuk buat tu saya raikan, dengar dan tambah baik dan nasihat. Bagi saya idea-idea yang diberikan oleh anak-anak muda belia ni sebenarnya kita perlu dorong mereka dan bawa ke arah yang betul. Jadi apa saja idea yang kreatif, kadang-kadang kita dengar tu tak masuk akal, tapi sebenarnya kalau kita channelkan ataupun salurkan ke jalan dan akhirnya menjadi satu benda yang orang kata baguslah, dia akan jadi menghasilkan satu hasil yang terbaik lah. Mungkin tahun berapa? Ada berapa tahun lagi? Tahun 3, tahun akhir. Tahun akhir dah. Baru je nak tanya, adakah Mogesh masih lagi boleh menajui tahun depan kan? Okey. Jadi kalau tadi Mogesh pun ada disebut SDG 14 itu sendiri, Doktor. Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan kenapa sebelum tu kita nak tahu juga apa sebenarnya SDG 14 yang disebutkan oleh Mogesh tadi, dan kenapa kalau kita tengok masyarakat Malaysia sendiri, khasnya di Terengganu juga, harus tahu mengenai SDG 14 ni. Okey, terima kasih, soalan tu begitu baik sekali. Sebagai pengenalan, kalau kita nak cakap dalam bahasa yang mudah lah, orang kata kalau nak cakap Terengganu tak berapa pandai. Tapi saya cubalah mudahkan. Asal mana, Doktor? Asal Kelantan. Dah sebelah boleh je sebenarnya. Okey, SDG 14 ni adalah salah satu daripada 17 matlamat yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kalau orang Terengganu biasa, kalau orang tua pun, kalau dia biasa dengar dulu PBB. PBB dulu sangat popular masa peperangan di Bosnia dan sebagainya, yang kita askar kita dihantar untuk misi keamanan. Jadi pada waktu dulu mungkin misi utama PBB ni ke arah keamanan dunia. Tetapi dalam aspek peperangan kita sudah kurang dalam peperangan senjata. Jadi sekarang bermula tahun 2015 PBB sudah mula melancarkan satu misi iaitu kita panggil SDG, Sustainable Development Goal, ataupun matlamat ke arah pembangunan secara lestari. Okey, dalam matlamat ini dia letakkan 17 matlamat. Banyaklah, antaranya mengurangkan kemiskinan, keciciran akademik, sekolah dan sebagainya. Tetapi matlamat yang ke-14 yang kita panggil SDG 14 itu adalah ke arah memelihara lautan dan juga haiwan lautan lah. Jadi maksudnya memelihara lautan. Jadi sebagai UMT, sebagai kita tahu Universiti Malaysia Terengganu adalah mempunyai bidang tujahan dalam bidang marin. Kita nak bawa masyarakat di seluruh Malaysia, termasuklah universiti-universiti di IPTA, IPTS di Malaysia, untuk kita bawa ke arah kelestarian alam sekitar ini fokus kepada marin. Kerana marin ni adalah orang kata ekosistem marin yang paling utama di dunia. Sebab 70% di muka bumi adalah air. Dan semua makanan kita juga sebenarnya protein utama, sumber protein utama kan? Jadi kita nak mengambil, kita sebenarnya nak menghargai pelajar-pelajar universiti yang dalam golongan belia, yang pada waktu ini yang saya cakap tadi, mereka ada tenaga, idea yang banyak, dan macam mana kita nak terangkan kepada mereka selaku universiti yang fokus kepada bidang marin, kita nak beritahu kepada wakil-wakil pelajar IPT yang lain yang datang daripada latar belakang automotif, daripada Universiti Malaya, yang bukan daripada bidang marin ini sendiri. Jadi mereka ini macam Jaja cakap tadi sebagai duta. Jadi pada hari itu
dua saintis kita iaitu Dr. Uzai dan Profesor Madia Dr. Fazil bersama dengan Encik Julfitri Johar. Encik Julfitri Johar adalah Presiden Majlis Belia Malaysia, yang mana beliau berpengalaman luas bagaimana dia membawa belia-belia di Malaysia ni. Berapa lama dengan majlis belia Dan kita nak ambil pengalaman beliau untuk kita satukan pada hari itu. Bayangkan saintis yang dalam bidang sains marin dan Encik Julfitri Johar dalam yang banyak pengalaman dalam mengawal dan juga aktiviti membangunkan belia. Kita nak combine bersama pada hari itu dan mencari solusi macam mana sebenarnya kita boleh menggerakkan belia di Malaysia. Jadi kita bermula di Terengganu, negeri cantik, pantai bersih, orang menarik. Jadi kita akan bermula di Terengganu, kita sampaikan mesej-mesej kepada duta-duta daripada IPT yang lain di seluruh Malaysia dan kita harap mereka boleh membawa mesej ini balik kepada universiti mereka.